Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kami ucapkan. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan berkaitan isu penipuan atas talian. Penipuan atas talian atau lebih dikenali sebagai cyber fraud dan online fraud yang diambil daripada bahasa Inggeris merupakan suatu jenayah cyber yang melibatkan kegiatan menipu. Kegiatan menipu ini seringkali melibatkan internet atau medium-medium elektronik yang lain. Penjenayah yang melakukan penipuan atas talian menggunakan tipu helah, menyembunyikan maklumat ataupun memberi maklumat palsu bagi menghalang mangsa-mangsa mereka daripada berfikir secara rasional. Penjenayah juga seringkali memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem-sistem dalam laman sesawang dan juga media-media sosial yang terdapat di alam maya. Jenayah ini juga berkembang seiring juga dengan peningkatan pengguna-pengguna alam maya. Contoh-contoh jenayah cyber ataupun penipuan atas talian merupakan panggilan palsu dan juga phishing. Tujuan jenayah ini dilakukan atau dilaksanakan adalah bagi mendapatkan maklumat-maklumat sensitif mangsa yang terdapat di atas talian dan di alam maya. Antara contoh maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat peribadi, maklumat perbankan dan juga nombor-nombor kad kredit dan juga kad debit mereka. Kesan-kesan jenayah ataupun penipuan atas talian ini merupakan seperti penjenayah berpeluang untuk mencuri identiti mangsa. Penjenayah juga dapat mengambil aset dan juga wang-wang mangsa dan juga mereka juga penjenayah juga dapat mengugut mangsa ataupun lebih dikenali sebagai blackmailing. Kegiatan atau aktiviti menipu ini telah lama dibicarakan di peringkat global. Antara contoh-contoh ahli falsafah yang telah membicarakan isu-isu berkaitan penipuan adalah seperti Immanuel Kant, iaitu seorang tokoh falsafah yang berasal daripada Jerman, dan juga seorang lagi tokoh falsafah iaitu Jean-Jacques Rousseau, iaitu seorang ahli falsafah yang berasal daripada Perancis. Mereka berdua mengatakan bahawa kegiatan menipu ini merupakan sesuatu yang tidak bermoral dan sesuatu yang mengambil kerasional pemikiran seseorang, menyebabkan seseorang itu melakukan keputusan secara terburu-buru. Selain itu, jenayah cyber seperti phishing adalah kegiatan yang dianggap menceroboh hak privasi seseorang, menyebabkan seseorang itu dalam keresahan. Kegiatan ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam dan sesuatu yang patut kita tegah bersama. Seterusnya ialah objektif. Objektif kumpulan kami adalah untuk mengkaji isu penipuan atas talian berdasarkan idea falsafah Immanuel Kant dan Jean-Jacques Rousseau. Objektif ini dilakukan bagi meneliti dan menganalisis aspek-aspek penipuan atas talian dari sudut pandangan moral dan sosial yang dicetuskan oleh pemikiran ahli falsafah. Ini juga untuk menghubungkan prinsip-prinsip falsafah mereka dengan konteks penipuan digital bagi pemahaman yang lebih mendalam. Seterusnya, objektif kedua kami adalah untuk mengkaji tahap kesedaran dan pengetahuan orang ramai tentang penipuan atas talian. Ini juga untuk menilai sejauh mana masyarakat Malaysia cakna dan memahami ancaman penipuan atas talian, serta untuk menganalisis tahap pengetahuan mereka tentang pendekatan yang digunakan dalam penipuan atas talian serta kesedaran terhadap risiko yang terlibat. Akhir sekali, objektif kami adalah untuk mengenal pasti teknik dan strategi penipuan yang paling kerap digunakan dalam talian bagi mengklasifikasikan teknik-teknik yang kerap digunakan bagi memberi panduan kepada rakyat Malaysia tentang bagaimana cara untuk menghindari penipuan tersebut. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang isu penipuan atas talian. Terdapat pelbagai jenis scam yang berlaku di Malaysia. Contohnya, scam Makau, KWSP, LHDN, pinjaman peribadi, parcel dan juga scam cinta. Jadi, saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis scam yang disebutkan tadi. Pertama sekali, scam LHDN. Scam ini menggunakan nombor telefon dari premis yang dapat mengelirukan mangsa-mangsa. Mereka juga mempunyai maklumat peribadi mangsa-mangsa dan mendesak serta menyuruh mangsa untuk menghantar sejumlah wang kepada akaun mereka. Scam yang seterusnya adalah scam parcel melalui penghantaran SMS ataupun email yang berupa seperti mangsa mendapat parcel. Scam ini mempunyai link yang dihantar di dalam text message tersebut. Link ini mempunyai malware yang apabila diketik dapat mengakses maklumat peribadi mangsa-mangsa. Maklumat ini pula akan digunakan untuk menggodam akaun perbankan mereka. Scam yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah Makau Scam.
Macau scam merupakan scam yang terkenal di Malaysia yang menggunakan teknik spoofing. Sebagai contoh, Macau scam merupakan scam seperti penyamaran sebagai pegawai kerajaan menggunakan nombor telefon palsu. Selain itu, Macau scam juga boleh berbentuk seperti pencurikan palsu. Mereka akan menelefon mangsa-mangsa ini dengan mengatakan bahawa kenalan ataupun keluarga mereka diculik. Mereka akan mendesak mangsa untuk menghantar sejumlah wang sebagai wang bounty kepada akaun mereka. Menurut Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM, pada tahun 2022, terdapat 20,041 kes yang dicatatkan dengan kerugian sebanyak 684.5 juta ringgit Malaysia. Hal ini sangat membimbangkan kerana sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa kepada penipuan atas talian, lebih-lebih lagi dengan peningkatan teknologi pada masa kini. Kajian kami dijalankan dengan menggunakan perspektif Immanuel Kant dan juga Jean-Jacques Rousseau. Objektif kajian kami dicapai melalui penggunaan soal selidik yang telah kami jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Amin bin Muhammad Nabi akan membentangkan mengenai isu-isu semasa yang berkait dengan penipuan atas talian. Sebelum itu, kita sendiri sudah tahu banyak jenis-jenis scam atau penipuan talian yang ada pada masa kini. Contohnya scam kerja, scam cinta, scam pinjaman, scam partial dan sebagainya. Namun, menurut statistik 2023 tahun ini, scam atau penipuan atas talian yang meraup paling banyak rugi ialah penipuan atau scam pelaburan dan scam cinta. Okey, apa itu scam atau penipuan pelaburan? Okey, contohnya individu masa menggunakan sosial media dan dia mendapati bahawa terdapat mesej yang disertakan dengan link yang mencurigakan dan mengatakan bahawa mereka adalah pelanggan bertuah. Namun apabila masa menekan link tersebut, dia akan membawa kepada laman seseorang yang mencurigakan, dan mungkin apabila link itu ditekan, info ataupun maklumat personal peribadi masa akan disebarkan. Okay, itu adalah sedikit sebanyak untuk penipuan pelaburan. Untuk penipuan cinta, okay, penipuan cinta ini banyak berlaku sekarang. Contoh situasi yang saya dapat berikan untuk penipuan cinta ialah dia bermula dengan penipu ini akan mencari mangsa atau mengumpan mangsa dia dengan kata-kata manis, sehingga kan berlakunya hubungan romantik mangsa dengan penipu tersebut mampu mengikis duit daripada mangsa tersebut sewaktu mereka dalam hubungan. Okay, itu sedikit sebanyak untuk penipuan cinta. Setakat 20 Disember 2023, jumlah kerugian untuk semua kes penipuan atas talian atau scam adalah kira-kira 455 bilion USD. Okay. Namun di Malaysia, penipuan atas talian atau scam seringkali berlaku di platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan TikTok. Ini kerana ketiga-tiga media sosial tersebut adalah media sosial utama yang diakses oleh semua individu. Jadi penipu akan memfokuskan kepada ketiga-tiga media sosial ini, iaitu Instagram, Facebook dan TikTok. Menurut Timbalan Menteri Perhubungan dan Digital Tony Cheng mengatakan bahawa mereka akan menambah baik usaha untuk mengelakkan masalah ini daripada berleluasa. Itu saja untuk bahagian isu semasa. Terima kasih. Seterusnya, kita beralih kepada perspektif ahli falsafah tentang penipuan. Jadi, kami telah menyediakan dua ahli falsafah yang telah memberikan pendapat mereka tentang penipuan. Jadi, ahli falsafah yang pertama adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan seorang ahli falsafah Jerman pada abad yang ke-18. Jadi, apa yang Immanuel Kant katakan?
Jadi, Immanuel Kant katakan bahawa perbuatan menipu merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral kerana penipuan merampas kebebasan seseorang daripada berfikir dan membuat keputusan yang rasional, serta tiada keadaan yang membenarkan seseorang itu untuk menipu. Jadi, Immanuel Kant mengatakan bahawa perbuatan menipu merupakan suatu perbuatan yang keji kerana ia merendahkan martabat seseorang sebagai manusia yang bebas. Jadi, seseorang itu tidak dapat membuat keputusan yang tepat kerana mereka telah ditipu. Seterusnya akan memberi dampak yang negatif dan buruk kepada mereka pada masa yang akan datang. Dan bagi Immanuel Kant juga, menjaga kebenaran dan menghormati hak orang lain adalah sebahagian daripada kewajiban sosial yang harus kita pegang pada setiap masa. Ini bermaksud bahawa setiap manusia haruslah sentiasa berkata benar sahaja dan dilarang untuk mengatakan pembohongan pada setiap masa walaupun keadaan itu sangatlah sukar dan terlihat seperti tiada jalan penyelesaian. Dan ahli falsafah yang kedua yang kami bawakan adalah Jean-Jacques Rousseau. Jadi, Jean-Jacques Rousseau ini merupakan seorang ahli falsafah Geneva pada abad yang ke-18 juga. Jean-Jacques Rousseau berkata, intipati kontrak sosial adalah kepercayaan. Penipuan yang melanggar kontrak ini, pengkhianatan yang melemahkan ikatan yang menyatukan masyarakat, menghakis struktur kompak sosial. Jadi, Jean-Jacques Rousseau telah mengatakan bahawa kepercayaan adalah tonggak kepada kehidupan manusia dan kontrak sosial adalah perjanjian yang mengehadkan atau membatasi segala aktiviti manusia supaya manusia sentiasa kekal dalam keadaan aman dan damai. Jadi, penipuan ini adalah satu pengkhianatan dan bagi Jean-Jacques Rousseau, penipuan dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan satu individu sahaja tetapi juga merosak esensi dan hubungan baik dalam kalangan masyarakat. Ini kerana kepercayaan dalam kalangan masyarakat dapat terhakis apabila seseorang itu ditipu dan hubungan antara masyarakat itu akan menjadi semakin renggang. Hal ini akan menyebabkan satu masyarakat itu runtuh dan fungsi masyarakat itu akan menjadi lebih rendah kerana sesuatu masyarakat yang bagus itu dibina atas dasar kepercayaan. Saya ingin membentangkan hasil soal selidik. Bagi hasil daripada soal selidik yang telah dilancarkan, 3 soalan utama yang disoal dapat memenuhi objektif kajian ini. Soalan pertama, seramai 47% tidak pernah mengalami penipuan atas talian, 23% pernah dan 30% hampir. Ini mungkin kerana lingkungan umur berusia 18 hingga 25 tahun merupakan majoriti dalam soal selidik yang mungkin adalah pelajar universiti yang tidak mempunyai pengalaman dalam penipuan atas talian. Atau mereka juga lebih berwaspada dengan isu-isu semasa mengenai penipuan atas talian. Soalan kedua, teknik penipuan yang dihadapi iaitu online shopping, scam Makau dan parcel merupakan antara teknik yang paling kerap atau popular diguna untuk menipu atas talian. Ini mungkin kerana kalangan ramai muda terpedaya oleh modus operandi tersebut. Soalan terakhir, tindakan yang sering diambil oleh mangsa adalah menyimpan rekod perbualan atau bukti transaksi. Ini disebabkan rekod-rekod yang disimpan boleh dijadikan sebagai bukti untuk melakukan laporan polis. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Hana. Jadi, berdasarkan perkongsian daripada rakan sekumpulan saya dan juga kajian yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahawa penekanan terhadap kes jenayah penipuan atas talian adalah penting dalam masyarakat pada hari ini. Kerana kes ini juga mampu untuk mengancam keselamatan individu. Oleh itu, kesedaran masyarakat memainkan peranan yang penting untuk mengelakkan daripada penipuan atas talian ini berlaku lagi. Statistik daripada hasil soal selidik telah mendedahkan bahawa sesetengah kejadian jenayah penipuan atas talian berlaku berpunca daripada kecuaian pengguna itu sendiri yang tidak berhati-hati apabila berinteraksi dengan individu atas talian yang mereka tidak kenal. Contohnya seperti love scam. Akhirnya, perkara ini membawa pada penipuan atas talian. Walaupun begitu, kita tidak boleh memukul semua pihak secara sama rata. Kita tidak boleh melabelkan semua yang ditipu adalah cuai kerana
kita tidak dapat dinafikan bahawa taktik yang digunakan oleh penjenayah ini amatlah samar ataupun sukar bagi bangsa untuk menentukan sama ada ia merupakan satu percubaan penipuan ataupun tidak. Kerana penjenayah ini mereka menyamar sebagai pihak yang terkenal. Mereka menyamar sebagai ahli KWSP. Mereka menyamar sebagai ahli platform pembelian atas talian yang terkenal seperti Shopee ataupun Lazada yang kerap dan famous dalam kalangan masyarakat. Contohnya, berdasarkan hasil soal sidik, jika kita kaji lagi daripada soal sidik kita boleh lihat bahawa penipuan pembelian atas talian dan penipuan KWSP dan penipuan Makau antara yang paling kerap berlaku. Revolusi digital pada tahun ini berkemungkinan besar akan mendedahkan lebih ramai pihak pada ancaman penipuan atas talian. Perkara ini meningkatkan risiko di mana lebih ramai pihak akan terdedah kepada isu ini seiring dengan kemajuan dunia dan isunya akan mengancam keamanan rakyat maupun negara jika penipuan atas talian ini berlaku secara luar kawalan ataupun pada skala besar dan tidak dibendung. Telur sesangkap, pecah sebiji, pecah semuanya. Pendek kata, semua pihak hendaklah berganding bahu dalam menangani isu penipuan atas talian yang saban hari semakin besar ancamannya kepada rakyat dan negara. Dengan itu, berakhirlah pembentangan penipuan atas talian daripada kumpulan 1. Jika ada salah kata, mohon maaf. Untuk meneruskan lagi, kami membuka ruang kepada sesi soalan jawab. Sekian, terima kasih.